sahabat-sahabat boleh berikan pandangan atas apa yang ana bentangkan dengan kadar-kadar kemampuan yang serba dhaif ini, insya-Allah. Manhaj Al-Imam Tirmizi bagi slot kita yang keempat ini akan dibincangkan dan kita fokuskan kepada bagaimana metodologi Al-Imam Tirmizi di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dan kitab Sunan At-Tirmizi ini adalah kitab salah satu daripada kitab yang tersenarai daripada Kutubus Sittah yang kata para ulama ia menduduki kepada ranking yang keempat selepas daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan seterusnya kepada Sunan At-Tirmizi. Sebelum kita masuk kepada metodologi ataupun manhaj Al-Imam Tirmizi, ketika mana beliau menulis dan menyusun sunannya ini, menjadi suatu adab yang sangat mulia untuk kita mengenali dahulu muallif dan mengenali Al-Imam Tirmizi, kerana peribadi orang yang hebat ini sangat perlu untuk kita kenal, kerana mereka ini adalah Al-Imam min a'immatil huda, seorang imam daripada imam-imam yang memberi petunjuk kepada umat. Di dalam slide yang anda letakkan ni, insya-Allah sahabat yang bantu untuk tayangkan slide ini dan sahabat-sahabat lain juga, anak kira Dr. Faisal dah edarkan awal lah petang tadi di dalam grup kita, dan boleh lihatlah pembentangan anda pada malam ini adalah hanya berkisar kepada slide yang anda tulislah, kerana untuk memandu pembentangan pada malam ini, iaitu biografi ringkas Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi ini ialah Al-Imamul Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahhak As-Sulami Ad-Darir Al-Bughi At-Tirmizi, dan salah seorang daripada ahli hadis yang lahir pada tahun 209 Hijrah bersamaan dengan tahun 824 Masehi di kota Tirmiz. Di situ anda letakkan satu peta lah yang anda Google, iaitu tempat lahir Al-Imam Tirmizi dalam kurungan berwarna merah itu Tirmiz, yang kalau kita lihat hari ini Tirmiz ini berada di dalam bahagian negara Uzbekistan. Kalau dahulu sebelum berlakunya pembahagian negara-negara bangsa ni, dahulunya negara-negara ini dibahagikan mungkin kepada wilayah-wilayahnya yang besar. Kalau Mekah, Madinah, itu termasuk di dalam bahagian Hijaz. Ada negara yang disebut sebagai Syam, ada Syria, ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestin. Itu dipanggil negara Syam. Adapun negara seperti Uzbekistan, ataupun hari ini kita panggil Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, itu negara yang pada dahulunya disebut sebagai Khurasan. Jadi Al-Imam Tirmizi ini satu orang ulama yang datang daripada negara Khurasan pada ketika itu. Dan beliau adalah seorang imam yang sangat hebat yang telah lahir sekitar tahun 209 Hijrah. Dan dikenali Al-Imam Tirmizi ini pada slide yang seterusnya. Kalau kita tengok nama Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa. Al-Hafiz itu gelaran lah. Abu Isa ini adalah kunyah yang telah beliau letakkan pada dirinya, Abu Isa, seperti mana mengambil daripada sunnah Nabi SAW yang mengenalkan diri baginda Nabi SAW sebagai Abul Qasim. Ada sedikit, kalau kita biasa belajar dalam muqaddimah Sunan Tirmizi, ada sedikit perbahasan berkenaan dengan gelaran, kerana nama Al-Imam Tirmizi ini ialah Muhammad bin Isa bin Saurah. Tetapi dia menletakkan gelarnya Abu Isa, dan nanti pengenalan kepada gelaran Abu Isa ini sangat penting untuk kita mengetahuinya, kerana nanti Al-Imam Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi dia tidak akan menggunakan qala Tirmizi, ataupun dia tidak menyebut bahawa qultu, aku berkata, ataupun berkata At-Tirmizi, tidak, tetapi dia akan menyebut qala Abu Isa. Maka bila sebut qala Abu Isa itu ia merujuk kepada Al-Imam Tirmizi itu sendiri. Dan berlaku beberapa perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan nama Abu Isa, kunyah Abu Isa ini.
Kerana ada hadis Nabi SAW yang melarang penggunaan nama Abu Isa itu. Namun kalau kita lihat di sini, seorang ulama hadis yang besar seperti Abu Isa ni, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi ini mustahil dia tidak tahu berkenaan dengan larangan Nabi SAW. Lalu ada beberapa pendapat lah. Ada pertama yang kata, pendapat yang pertama dia kata mungkin Abu Isa ni, Imam Tirmizi ni dia tak tahu bahawa adanya hadis yang melarang menggunakan gelaran Abu Isa. Dia tak tahu. Kerana Nabi pernah sebutlah sesungguhnya Nabi Isa tu tidak ada, yang maksudnya lebih kurang Abu Isa Nabi Isa itu tidak ada bapa. Nabi bergurau dengan satu gurauan yang berfakta lah. Jadi ada yang kata Imam Tirmizi ni tak tahu, tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama kerana agak mustahil seorang imam kita hari ini yang datang kemudian pun tahu. Takkanlah Imam Tirmizi yang lebih awal, lebih alim, lebih soleh, lebih mengetahui tentang hadis, imam di dalam hadis itu tidak mengetahui riwayat tersebut. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan mungkin Abu Isa, Imam Tirmizi ini berpandangan bahawa larangan tersebut sifatnya hanya makruh semata-mata, bukanlah haram. Pun ulama kata tak boleh terima kerana takkanlah imam yang wara', imam yang alim sebegini melakukan perkara-perkara yang makruh, yang tidak boleh dan sebagainya. Maka pun ulama kata tidak patutlah diberikan alasan sebegitu. Namun ada pandangan yang mengatakan bahawa Al-Imam Tirmizi itu menggunakan gelaran ini kerana ada riwayat-riwayat yang sahih yang membenarkan, antaranya cerita tentang Saidina Umar, cerita tentang bagaimana Al-Mughirah, tak silap anak Al-Mughirah lah, sahabat Nabi, yang menggunakan gelaran itu setelah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Itu secara ringkas tentang Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Kalau kita melihat kepada gelarannya, ada cerita-cerita yang tersembunyilah di sebalik gelarannya. As-Sulami itu, kalau kita lihat nama Imam Tirmizi, Muhammad bin Isa tu nama dia. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Ad-Dhahak As-Sulami. As-Sulami itu kerana dia dinisbahkan kepada Bani Sulaim. Ad-Darir pula merujuk kepada Al-Imam Tirmizi itu adalah seorang imam hadis yang salah seorang daripada imam hadis yang ketika akhirnya buta, ketika akhir hayatnya buta. Ada beberapa khilaf di kalangan para ulama, antaranya mereka ada yang kata Imam Tirmizi ini daripada kecil lagi buta, tetapi pandangan yang kuat ialah yang menyebut bahawa kebutaan Al-Imam Tirmizi itu berlaku kepadanya pada akhir-akhir hayat beliau. Dengan beberapa sebablah yang disebut, antaranya ada yang kata beliau ini menangis kerana banyaknya semayang, sujud, kerana takutkan Allah, maka dia banyak menangis siang hari, siang malam dia menangis dan akhirnya matanya menjadi buta. Dan ada juga yang menyebut bahawa berlakunya tangisan yang banyak kepada Imam Tirmizi ini kerana terlalu sedih dengan kewafatan Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan guru yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Al-Imam Tirmizi. Akhirnya Al-Imam Tirmizi ini pada akhir hayatnya buta yang tidak boleh diubatlah. Tapi kalau anda peganglah pandangan yang mengatakan imam yang sebegini tidak mustahil kerana mereka ini seorang yang warak, yang soleh, maka banyak menangis dan akhirnya menyebabkan matanya menjadi buta. Al-Buri ini adalah kampung, satu kampung di dalam daerah Tirmiz, tempat di mana Al-Imam Tirmizi juga wafat. Jadi Al-Buri ini kampungnya dikatakan di situ tempat lahirnya Imam Tirmizi dan di situ juga tempat wafatnya Al-Imam Tirmizi. Dan At-Tirmizi itu adalah gelaran yang paling masyhur, gelaran yang paling masyhur kerana beliau lahir daripada satu tempat bernama Tirmiz dan para ulama lebih menyebut namanya sebagai Al-Imam Tirmizi, walaupun namanya bukanlah Al-Imam Tirmizi, namanya seperti mana kita sebut tadi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahak As-Sulami. Itu nama beliau, tetapi lebih dikenali dengan nama At-Tirmizi. Dan seingat ana,
ada beberapa orang lah yang kita biasa dalam pengajian Islam ni, hatta dalam pengajian hadis sekalipun, yang sangat terkenal, familiar, yang disebut sebagai Tirmizi. Antara, tak silap ana, ada 3 lah yang besar yang disebut sebagai gelarannya At-Tirmizi, kerana beliau ketiga-tiga ini juga lahir dan datang daripada daerah Tirmiz, menunjukkan berkatnya daerah Tirmiz ni melahirkan jago-jago dan ulama-ulama yang besar. Antaranya Abu Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi yang kita bincangkan ni. Yang kedua ialah Abu Hasan Ahmad bin Hasan, ataupun kita sebut sebagai Tirmizi Kabir, Imam Tirmizi Kabir. Yang juga Imam Tirmizi Kabir ni, yang kedua ni, juga salah seorang daripada murid kepada Imam Tirmizi, Imam Abu Isa At-Tirmizi tadi. Yang ketiga yang mungkin terkenal lagi ialah Al-Hakim At-Tirmizi. Al-Hakim At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab hadisnya Nawadirul Usul. Ini juga imam yang disebut dengan gelaran At-Tirmizi. Dan ada kadang-kadang penulis-penulis kitab, hatta penulis buku pun, kadang-kadang mereka meringkaskan dengan menyebut At-Tirmizi, Imam Tirmizi, sedangkan bila kita tengok kembali kitab tersebut, rupanya kitab itu bukanlah kitab yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmizi, tetapi kitab itu dikarang oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Ini 3 orang imam lah yang namanya juga At-Tirmizi. Dan Tirmizi ni, mungkin kita juga tertanya-tanya lah nak baca dia macam mana, Tirmizi ke, Turmuzi ke, Tirmizi ke, kan? Kalau kita tengok orang Melayu, ramai letak anak nama Tirmizi. Jadi ketiga-tiga bentuk bacaan ini boleh. Bi fathi ta, bi kasrah, bi dhammi, mana boleh. Dua-dua, tiga-tiga tu boleh. Tetapi dikatakan bahawa kalau kita tengok ada satu kitab Mu'jam Al-Buldan, satu kitab yang disebut oleh Yaqub Hamawi, kitab Mu'jam Buldan ni, kalau hari ni kitab geografi lah, yang ada lebih kurang 5 jilid. Dia kata orang di Tirmiz itu, di tempat Imam Tirmizi itu, biasa menyebut tempat itu sebagai Tirmiz. Tirmiz. Tetapi ulama hadis kebiasaannya menyebut yang masyhurnya ialah dengan gelaran Tirmizi. Tirmizi. Ini biasa berlaku. Ini orang kata mazhab sebutan sajalah, mazhab sebutan. Khilaf pada sebutan. Macam kita dalam ilmu hadis ni, dalam sebutan ahli hadis, kalau nama Sibawai kita panggil Sibuyah, Rahawai kita panggil Rahuyah. Itu biasa. Dibaca Rahawai, tapi bila ahli hadis dia baca Rahuyah. Itu khilaf daripada sebutan. Tak ada salah lah. Boleh belaka nak sebut Tirmizi, Turmuzi ataupun Tirmizi. Tapi yang masyhur disebut dalam kitab-kitab oleh para ulama ialah At-Tirmizi. Okey, kemudian kita pergi kepada rihlah. Kita lihat bagaimana rihlah Al-Imam At-Tirmizi di dalam mendapatkan ilmu. Ini adalah sunnah yang telah ditempuhi oleh para alim ulama terdahulu, sehingga pernah berkata seorang ulama besar dalam ilmu hadis juga, Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Dia kata apa? Lan yunalul ilm birahatil jismi. Tidak akan dapat ilmu seseorang itu dengan kerehatan badan. Maknanya kalau nak belajar, nak dapatkan ilmu, mesti merihlah, mesti keluar mencari ilmu, keluar mencari guru yang pelbagai. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, safir tajir iwadan amman tufariquhu. Keluarlah kamu, musafirlah kamu mencari ilmu, kamu akan dapat ganti apa yang kamu tinggalkan. Ini sunnah ulama-ulama terdahulu. Mereka keluar, belajar satu-satu ilmu, nak dapatkan satu-satu ilmu. Pada pengembaraan mereka itulah adanya barakah, adanya keberkatan, adanya kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ilmu yang mereka dapat. Sehingga hari ini selepas beratus-ratus tahun, orang masih lagi memuliakan, masih lagi menyebut nama Al-Imam Tirmizi, menyebut karya-karyanya. Kerana apa? Kerana karya-karya itu adalah datang daripada mujahadah dan kesungguhan mereka untuk menuntut ilmu. Yang mana Al-Imam At-Tirmizi, ana mengambil gambar ni daripada atlas lah. Kalau kita type rihlah At-Tirmizi fi talabil ilmi ni, dekat Google pun ada. Dia tunjuk. Jadi ana ambil
di sanalah untuk memudahkan kita melihat tempat-tempat pengembaraan Al-Imam Tirmizi, yang mana dia ni pergi ke Tus, kemudian dia pergi ke Nahwan, pergi ke Baghdad, pergi ke Basrah, kemudian sampai ke Madinah, kemudian sampai ke Makkahul Mukarramah, kemudian dikembali sehingga akhirnya Al-Imam Tirmizi itu sendiri wafat di Tirmiz, tempat asal kelahiran beliau. Jadi beliau memulakan jihadnya dengan belajar agama sejak beliau masih muda dan mengambil ilmu daripada masyayikh, para syuyukh yang ada di negara beliau. Ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut di dalam kitab syarahnya kepada Ilal Tirmizi. Kemudian Al-Imam Tirmizi memulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu itu ke pelbagai negara yang ada di muka bumi ini. Yang mana perjalanan beliau itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beliau pergi kepada beberapa daerah Khurasan, Iraq, Madinah, Mekah, dan yang lain-lain. Ini diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala, satu kitab yang menceritakan manaqib dan peribadi orang-orang yang terbilang, orang-orang yang hebat. Jadi Imam Tirmizi ini banyaklah perjalanan-perjalanan beliau sehingga beliau berguru dengan orang-orang yang hebat. Jadi guru-guru Al-Imam Tirmizi ini antaranya next, dia belajar dan meriwayatkan hadis ini daripada ulama-ulama yang besar. Antara guru dia yang kita katakan jagoh dan memberikan pengaruh yang besar kepada Imam Tirmizi ini ialah Al-Imam Al-Bukhari. Dan Imam Tirmizi juga belajarlah dengan ulama-ulama lain. Tetapi Bukhari ini adalah guru yang memberi kesan dan pengaruh yang besar kepada Al-Imam Tirmizi di dalam mempelajari hadis, fiqh dan juga ilal hadis. Ini satu kehebatan Imam Tirmizi dengan penguasaan kepada ilmu ilalul hadis. Dan ramai lagi lah kalau kita nak sebut guru-guru Imam Tirmizi. Dan biasanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, mereka mengaji ni ada sampai ribuan guru-guru. Mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya lah macam mana kalau sampai 5,000 guru ni mengaji macam mana, bila dia belajar, berapa tahun dia belajar kan. Jadi salah satu adab daripada ulama-ulama terdahulu, bila mereka meriwayatkan sesuatu hadis, mengambil riwayat sesuatu hadis daripada satu orang guru, walaupun dengan periwayatan satu hadis saja, dia sudah dimasukkan di dalam senarai guru-guru mereka. Jadi kita tidak peliklah ada guru-guru para alim ulama dulu sampai ribuan, ratusan ribuan dan sebagainya. Sebab mereka ada guru yang sifatnya mereka suhbah, duduk lama, bertalaki, mengambil riwayat-riwayat yang pelbagai, membentuk manhaj mereka, membentuk akhlak dan peribadi mereka. Ada guru yang bersifat mereka ambil ilmu, ada guru yang bersifat mendidik rohani mereka, dan ada guru yang bersifat mereka jumpa, mereka mengambil hadis daripadanya, dan beliau, para ulama itu seperti Al-Imam Tirmizi juga memasukkan senarai nama-nama mereka itu dalam rantaian guru-guru mereka. Okey, kemudian adanya murid-murid Al-Imam Tirmizi yang pun agak ramailah. Makhul, Muhammad bin Mahmud Ambar, Hamad bin Syakir, banyak ramailah, Abul Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi, yang meriwayatkan banyak kitab-kitab daripadanya. Antaranya ialah Abul Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi yang meriwayatkan kitab Al-Jami', yakni kitab Sunan Tirmizi, yang akhirnya sanad itu bersambung sampai kepada guru kita yang kita mengambil selepas daripadanya. Itu pengenalan secara ringkas lah yang anak-anak nak sebut berkenaan dengan Al-Imam At-Tirmizi ini. Sebab kalau kita bincang secara panjang lebar, nanti kita tak dapat nak masuk dengan keterbatasan masa kita ni, tak dapat kita nak bincang sikit berkenaan dengan manhajnya. Jadi karya-karya Al-Imam Tirmizi ini banyaklah. Antara yang terkenal kitab Jami' At-Tirmizi ataupun yang kita sebut sebagai Sunan At-Tirmizi. Adanya juga kitab Ilal Tirmizi Kabir ataupun kitab Ilal Tirmizi yang diasingkan, kerana ada satu Tirmizi ni, Imam Tirmizi dia ada satu lagi kitab Ilal yang disebut sebagai Ilal Saghir, Ilal Kabir dan Ilal Saghir. Ilal Saghir ni kitab Ilal yang biasanya dicetak bersama dengan kitab Sunan Tirmizi itu sendiri. Dan kitab Ilal Saghir ni kalau mudah fahamnya ialah kitab yang
seumpama muqaddimah yang duduk di belakang kitab. Dia ada kitab muqaddimah ni, dia ada muqaddimah kitab ni, dia ada yang duduk depan sabiqah dan dia ada duduk yang di belakang. Jadi kitab ilal saghir ni yang dicetak bersama Sunan Tirmizi ini ialah seumpama muqaddimah, kerana apabila kita belajar dan membaca ilal saghir, kita akan dapat mengetahui metodologi Al-Imam Tirmizi itu secara umum. Dan slide yang anda gunakan untuk perbahasan hari ini juga banyak merujuk kepada kitab Ilal Saghir untuk mengetahui bagaimana manhaj Al-Imam Tirmizi meletakkan hadis-hadisnya, mengambil sumber-sumber perbahasan tersebut, di mana guru, di mana sumber yang Al-Imam Tirmizi ambil tersebut. Di samping itu, kalau kita melihat banyak lagi kata para ulama tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi. Syekh Ahmad Syakir dalam muqaddimah syarahnya kepada Sunan Tirmizi menyebut ada berapa lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Tirmizi seperti Az-Zuhdi, Kitabut Tafsir, Kitabut Tarikh, Asma' wal Kuna, Asma' al-Mawqufat, banyak lagi lah kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi. Dan apakah pujian para ulama kepada Imam Tirmizi yang menunjukkan kepada haibah, yang menunjukkan kepada malakah yang dimiliki oleh Al-Imam Tirmizi ini, iaitu antaranya Abu Sa'ad Al-Idris mengatakan bahawa beliau adalah seorang imam hadis yang dijadikan teladan dalam masalah hafalan. Imam Tirmizi ini satu orang ulama yang memiliki hafalan yang begitu kuat. Dia ada jenis orang mengapa cepat, lupa pun cepat. Tapi Imam Tirmizi ini orang mengapa cepat, lupanya lambat dan mungkin tak lupalah. Orang macam Imam Tirmizi ini. Ini adalah kehebatan ulama-ulama dahulu. Dan sistem pengajian hari ini kalau kita tengok di pondok-pondok, di madrasah-madrasah ini, sistem pengajiannya banyak kepada menghafal. Hafal Quran, hafal hadis, hafal matan. Ini adalah salah satu sistem pengajian yang membentuk kepada kekuatan hafalan orang-orang yang belajar agama. Karena asas nak belajar agama ni mesti menghafal. Orang yang nak jadi alim ulama mesti hafal Quran, hafal hadis. Walaupun zaman ni zaman canggih, zaman teknologi, boleh cari saja hadis, boleh cari dengan apps dan sebagainya, tetapi kekuatan hafalan itu, kepintaran, geniusnya seseorang itu menghafal bahagian-bahagian penting dalam agama ini akan membentuk kepada malakah kehebatan mereka itu sendiri. Umar bin Alla berkata tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Imam Bukhari kecuali Abu Isa Al-Imam At-Tirmizi dalam ilmunya, kuatnya hafalan, sifat zuhud dan waraknya. Ni kata ulama lagi, ada yang puji dia kata tidaklah ditinggalkan di bumi Khurasan orang yang alim selepas Bukhari ini At-Tirmizi. Walaupun mungkin Imam Bukhari ada anak murid seperti mana Imam Muslim. Imam Muslim ni hebat juga. Tapi Imam Tirmizi ni hebatlah, ada kehebatan-kehebatan sendiri dengan kita tidak mengurangkan kehebatan ulama-ulama yang lain, tapi kita nak sebut Imam Tirmizi ni seorang ulama yang hebat. Bahkan hebatnya Imam Tirmizi ni lagi kenapa? Kerana dia bukan orang Arab. Imam Tirmizi ni orang Ajam, bukan berbangsa Arab. Tetapi kalau kita tengok dalam rantaian Kutubus Sittah itu, 6 orang ulama hadis itu, seorang je yang dikatakan Arab. Itu Imam Muslim. Tapi yang lain seperti Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Dawud As-Sijistani, Muhammad bin Isa bin Saurah ini, Imam Tirmizi, An-Nasai, kan? Itu adalah orang-orang yang mereka terdiri daripada kalangan Ajam. Tetapi Allah berikan kehebatan kepada mereka sehingga mereka menjadi jaguh, menjadi tokoh yang terbilang di dalam ilmu, khususnya ilmu hadis yang kita bincangkan. Dan kata para ulama lagi, seperti mana disebut beliau hafiz, alim, imam yang sangat cemerlang, itu Al-Imam Abu Isa As-Sulami At-Tirmizi Ad-Darir. Dan kata Imam Bukhari, terlalu banyak yang aku perolehi manfaat daripada engkau berbanding apa yang engkau perolehi manfaat daripada aku. Ini pujian guru dia kepada beliau. Satu, Imam Bukhari itu tanda dia tawaduk lah. Dia puji anak murid dia. Yang kedua, memang kerana suatu penghargaan yang besar daripada seorang guru yang hebat, kerana dia memuji anak muridnya, juga anak murid yang hebat. Anak murid yang hebat. Anak murid yang hebat yang lahir daripada asuhan dan didikan daripada guru yang hebat.
Ini sedikitlah yang kita masuk pada malam ni. Mungkin selepas daripada ini jika ada sahabat-sahabat nak berkongsi apa semua berkenaan dengan Imam Tirmizi boleh tulis dan sebagainya insya-Allah. Okey, kita pergi kepada topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan manhaj Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Okey, kita lihat dulu berkenaan dengan penamaan kitab Sunan At-Tirmizi. Okey, Sunan At-Tirmizi ini dikenali, biasanya kitab ini dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Dinamakan Sunan kerana mengandungi hadis hukum dan susunannya mengikut tertib bab fiqh. Kalau kita lihat seperti mana kitab-kitab fiqh kita duk buka zaman sekolah, kitab fardu ain ke, dia bermula dengan Kitabut Taharah. Dia berbeza dengan kitab-kitab hadis yang tidak dikenali sebagai sunan. Seperti mana contoh kita kata kitab Al-Imam Al-Bukhari. Kitab Imam Bukhari tak mula dengan Kitabut Taharah, tetapi bermula dengan Kitabul Iman. Bab pun bab yang lain, bab kaifakana badil wahyi. Itu contoh. Tapi Imam Tirmizi dia bermula dengan bab-bab perbincangannya tentang bab-bab fiqh. Maka dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Yang kedua, ada juga yang menamakan kitab Tirmizi ini sebagai Al-Jami'. Al-Jami'. Dinamakan juga sebagai Al-Jami' kerana apa? Kerana di dalam kitab Sunan ini bukan sekadar mengandungi bab-bab fiqh, tetapi juga merangkumi pelbagai topik, pelbagai perbahasan di dalam cabang ilmu-ilmu Islam seperti ilmu sirah, adab, tafsir, akidah dan lain-lain. Ini banyak ada, kita akan tengok banyak ada bab berkenaan dengan manaqib, ada bab berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan adab dan sebagainya. Ada beberapa nama yang dinisbahkan kepada kitab Imam Tirmizi ini, antaranya dikenali dengan nama Sahih At-Tirmizi. Ini digunakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Disebut juga dengan nama Al-Jami'us Sahih oleh Al-Hakim. Disebut juga dengan Al-Jami'ul Kabir oleh Al-Kuttani dalam Ar-Risalatul Mustadrafah. Namun penamaan-penamaan ini dalam satu kitab oleh Dr. Hatim Syarih Al-Auni, itu kitab Unwanus Sahih lil Kitab Ta'rifuhu wa Ahammiyatuhu Wasailu Ma'rifatihi wa Ihkamihi Amthilatul lil Aqta'i fihi. Satu kitab yang menerangkan bahawa penamaan nama-nama tersebut tadi sebenarnya kurang tepat. Kenapa kita kata kurang tepat? Contoh kita kata Khatib Baghdadi menamakan sebagai Sahih At-Tirmizi. Kita kata kurang tepat kerana Al-Imam At-Tirmizi dia agak berbeza dengan imam-imam yang lain seperti Bukhari dan Muslim. Kerana Imam Bukhari mensyaratkan kepada hadis-hadis yang beliau susun dan masukkan di dalam kitabnya adalah hadis yang sahih. Tetapi Imam Tirmizi dia tidak mensyaratkan sebegitu. Sehingga kita akan dapati ada hadis yang pelbagai darjatnya di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan kita akan sebut selepas ini kenapa Imam Tirmizi buat sebegitu. Juga tidak dinamakan Al-Jami'us Sahih kerana hak tadilah, kerana dia bukanlah satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan ada juga yang mengatakan penamaan Al-Jami'ul Kabir juga kurang tepat. Kerana apa? Kerana Al-Imam Tirmizi sendiri telah menamakan kitabnya itu dengan nama Al-Jami' Al-Mukhtasar. Ringkasan. Jadi tidaklah dinamakan dengan Al-Jami'ul Kabir. Jadi nama sebenar kitab Al-Imam Tirmizi itu disebut sebagai Al-Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunan Rasulillah wa Ma'rifatuhu As-Sahih wal Ma'lul wa ma alaihi al-amal. Kalau kita lihat nama kitab ini Al-Jami'ul Mukhtasar Minas Sunan Rasulillah wa Ma'rifatus Sahih wal Ma'lul wa ma alaihi al-amal, maka kita akan dapati daripada penamaan ini maka akan jelas bahawa Imam At-Tirmizi sedang nak menyampaikan kepada kita satu bentuk metodologi yang beliau nak sampaikan bahawa kitabnya adalah satu kitab Al-Jami', satu kitab yang membahaskan pelbagai topik di dalamnya, yang mana kitab ini sifatnya Al-Mukhtasar di dalam menerangkan tentang sunnah-sunnah, amalan-amalan yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membincangkan perkara-perkara fiqh. Yang di dalam kitab ini beliau menerangkan wa ma'rifatus sahih wal ma'lul. Beliau menerangkan hadis ini hadis sahih,
hadis ini hadis hasan. Bahkan banyak istilah-istilah nanti yang akan kita ketemui apabila kita mempelajari, mengkaji tentang metodologi Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Bahkan kita akan mengetahui tentang illah-illah yang berlaku pada sesuatu hadis itu yang diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kalau tidak diterangkan di dalam ilal saghir, maka diterangkan lebih lanjut di dalam ilal kabir. Dan beliau meletakkan hadis-hadis itu wama alaihil amal, iaitu hadis-hadis yang para ulama beramal dengannya. Ini apakah buktinya? Ana buat sedikit screenshot lah yang disebutkan di dalam kitab Al-Unwanus Sahih. Dr. Hatim Syarih Al-Auni ada berkenaan dengan pandangan beliau di dalam kitab tersebut. Okey. Berkenaan dengan penamaan Al-Jami'us Sahih ini juga, ataupun berkenaan dengan Sahih At-Tirmizi ini juga, telah ditolak dalam satu pandangan yang disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Nuruddin Itir, seorang ulama hadis, dalam tesis PhD-nya, iaitu dalam satu tesisnya lah, Al-Imam At-Tirmizi wal Muwazanah baina Jami'ahu wa baina Sahihaini, dalam tak silap dalam muka surat yang ke-45. Beliau menyebutkan bahawa tidak tepat bagi orang yang mencatat kitab ini dengan nama Sahih Tirmizi ataupun Al-Jami'us Sahih. Kerana perkataan ini seolah-olah membayangkan kesemua hadis yang terdapat di dalam kitab ini adalah sahih, sedangkan pada hakikatnya adalah tidak begitu. Ini disebut oleh Dr. almarhum Dr. Syekh Dr. Nuruddin Itir di dalam tesis PhD-nya berkenaan dengan Al-Imam At-Tirmizi dan perbandingan di antara kitabnya Dawabain As-Sahihain dan kitab-kitab dua kitab sahih tersebut. Kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian apa yang kita dapati lagi, penerangan yang lebih lanjut oleh Al-Imam At-Tirmizi ini, bila mana beliau menulis satu kitab ilal pada bahagian akhir daripada kitab Jami' ataupun kitab Sunan At-Tirmizi ini, iaitu Imam Tirmizi telah menulis satu kitab kecil pada bahagian akhir kitab Sunannya, yang pada kebiasaannya dicetak bersama dengan kitab Sunan At-Tirmizi yang dikenali dengan nama kitab Al-Ilal ataupun kita sebut sebagai Ilal Saghir. Yang mana di dalam ilal ini beliau ada menjelaskan beberapa perkara penting sebagai pendahuluan kepada kitab Sunannya. Kalau dahulu mungkin pada minggu lepas kan kita dengar daripada guru kita Dr. Hafiz Sorani, anda juga ada dengar pembentangan beliau. Doktor ada sebut berkenaan dengan kalau kita nak kenal antaranya manhaj Imam Abu Daud, kita membaca Risalah Abu Daud ila Makkah, ila ahli Makkah. Jadi Imam Tirmizi, kita nak tahu manhaj dia bila mana kita melihat ada satu kitab kecil yang beliau letak di belakang kitab tersebut yang disebut sebagai kitab ilal, yang mana menjadi pendahuluan, yakni muqaddimah kepada kitab Sunannya, dengan tujuan untuk memberitahu para pembaca berkenaan dengan apa yang beliau masukkan di dalam kitab Sunannya. Dan kitab ilal ini sangat penting untuk kita membacanya, terutamanya untuk kita memahami manhaj Al-Imam Tirmizi di dalam menyusun Sunannya, agar kita tidak tersalah faham ataupun tersilap tafsir apabila kita membaca kitab Sunan At-Tirmizi. Dan banyak benda ini berlaku pada masyarakat pada hari ini. Bila masyarakat kini minat belajar hadis, bagus. Dari satu sudut, bagus, positif. Satu nilai yang positif. Bila masing-masing orang awam mula minat belajar hadis. Tetapi kita kena ingat seperti mana pesanan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah yang telah membuat satu gambaran bahawa ilmu hadis ini adalah satu padang yang menyesatkan kecuali bagi ahli dia. Orang awam nak belajar boleh, tetapi mesti mengikut tertib manhaj para muhaddisin untuk belajar ilmu hadis. Jangan main lompat-lompat. Akhirnya mereka tak belajar ilal pun tak belajar, mustalahat pun tak belajar, mustalah hadis pun apatah lagi benda-benda yang asas dalam ilmu mustalahul hadis, tak kenal apa makna riwayah, apa makna dirayah. Tiba-tiba baca kitab Imam Tirmizi, terus bagi satu hukuman. Tengok Imam Tirmizi ni banyak riwayatkan hadis dhaif. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan yang mudah
dengan mentamah, menuduh dan akhirnya mengajak masyarakat untuk menolak kitab Imam Tirmizi ini. Sedangkan ulama-ulama dahulu telah memberikan satu pengiktirafan bila mana mereka menyebut bahawa kitab Imam Tirmizi ini sebenarnya lebih bermanfaat bagi orang awam berbanding kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari kitabnya nak baca tuan-tuan kena mengaji, nak kena orang yang ada ilmu hadis boleh faham kitab Imam Bukhari. Kerana Imam Bukhari pun hadis je. Tapi Imam Tirmizi dia letak hadis, dia letak pula penerangan, adakah hadis ini diamalkan, adakah hadis ini tidak diamalkan. Sebab menjadi satu salah fahaman masyarakat juga. Bila mereka beranggapan bahawa semua hadis yang sahih boleh amal. Sedangkan tidak begitu. Sebab itu kalau kita membaca satu kata-kata Al-Imam Abdullah Al-Misri, beliau mengatakan kalau tidak kerana Malik dan Lais, kuntu azunnu, dia kata, aku menyangka bahawa setiap yang datang yang sahih daripada Nabi SAW itu beramal. Rupa-rupanya tidak, rupanya. Kerana ada hadis-hadis yang sahih tapi tidak boleh beramal. Bahkan Imam Tirmizi juga dalam kitabnya nanti kita akan jumpa, ada hadis-hadis yang beliau letakkan, tapi beliau sendiri kata ulama-ulama tawakuf tidak beramal pada hadis tersebut. Ada 2 hadis di dalamnya. Dan ada dalam ilmu hadis ini ada yang sahih, yang kita tidak amal mungkin kerana sudah mansuh dan sebagainya. Okey, kemudian Imam Tirmizi ini, kita cerita sikit lagi berkenaan dengan ilal. Next, Imam Tirmizi menulis 2 kitab ilal, iaitu satu ilal kabir, satu ilal saghir. Adapun ilal saghir, ia diletakkan di akhir jami' sebagai penutup. Ilal kabir pula kitab ilal yang asing selain ilal saghir. Dan banyak ulama-ulama yang kemudiannya mensyarahkan kitab ilal ni. Seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang menulis syarah kepada kitab ilal At-Tirmizi. Di dalamnya lebih banyak lagi dimuatkan hadis-hadis yang ada illah padanya, yang ada kecacatan padanya. Nak kena cacat pada sesuatu hadis ini bukan kerja kita orang biasalah, bukan kerja orang ustaz-ustaz biasa macam saya, tidak. Dia kena orang yang memang mengetahui selok-belok ilmu ilal ni. Dia tahu kecacatan halus yang ada pada sesuatu hadis tersebut. Kan? Yang mungkin kalau tengok sanadnya, kita orang awam ni tengok biasa sanadnya tak ada masalah begini-begini, tapi ulama-ulama yang pakar dia akan jumpa. Kalau kita buat bandingan yang mudah seperti seorang doktor. Orang awam tengok satu individu ni sihat, okey, tak ada masalah. Tapi kalau doktor pergi cek, tes darah, ambil baru tahu tekanan darah berapa, asid urik berapa, tekanan kandungan gula dalam badan berapa, lalu dibuat conclusion dia ni sakit ke tak sakit, dia ni sihat ke tak sihat, macam mana keadaan kondisi tubuh badannya begitu begini. Itu semuanya itu ilmu-ilmu yang wujud di dalam ilmu hadis. Dan ilmu Al-Imam Tirmizi antara pakar yang mana beliau bawa hadis di dalam sunannya, kemudian beliau mengulas dan memberikan penerangan kepada hadis-hadis tersebut sama ada ia memiliki kecacatan ataupun tidak. Okey, kita lihat kepada kandungan kitab Al-Jami' At-Tirmizi ataupun Sunan At-Tirmizi yang mengandungi 5 juzuk. Ini perbezaan juzuk-juzuk ni berdasarkan cetakan lah. Seingat ana lah, kalau kita tengok Sunan Tirmizi cetakan baru, ana ada beli satu baru ni, cuma sekarang tak adalah, rumah dekat Sabah lah, dekat sini tak ada. Nak tunjuk dalam slide ni pun ada kitab yang Sunan Tirmizi itu cetakan Maktabah Rashidiyah Pakistan. Dia 2 jilid je. Maknanya asalnya 5 juzuk, tapi pada zaman ni kan banyak cetakan-cetakan. Jadi kita katakan bahawa ini bergantung pada pencetak. Tapi kalau yang asalnya 5 juzuk lah, dan ada perbahasan bagi setiap juzuk-juzuk tersebut, ada bab-babnya. Dan mengandungi 2,376 bab, dan hadis di dalamnya ialah sekitar 3,956 hadis. Dan metod Al-Imam Tirmizi iaitu mentakhrijkan hadis tersebut dan menjelaskan kualiti hadis tersebut, bagaimana kedudukannya dan sebagainya. Dan ada beberapa standard periwayatan yang diletakkan oleh Al-Imam At-Tirmizi
di dalam kitab beliau ini, yang mana Al-Imam At-Tirmizi telah meletakkan beberapa piawaian di dalam periwayatan hadis-hadis di dalam Sunan At-Tirmizi. Antaranya yang pertama, beliau meletakkan hadis-hadis yang setelah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita akan dapati ada hadis-hadis tersebut yang ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. Yang kedua, beliau mengikut standard kesahihan hadis Abu Daud dan An-Nasa'i, iaitu hadis-hadis yang ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya, tidak mursal. Itu dengan syarat diletakkan begitu. Yang ketiga, hadis-hadis yang tidak ada yang pastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Mana hadis-hadis yang tidak sahih, beliau letakkan juga hadis-hadis yang dhaif. Dan Imam Tirmizi ini, Masya Allah, dia punya keadilan dia dalam meriwayatkan hadis, dia jelaskan. Hadis ini tidak sahih, hadis ini begini. Dia bukan letak tinggal. Jadi sebab itu kita katakan kitab Sunan Tirmizi inilah kitab yang memberikan manfaat yang besar kepada orang awam. Dan yang keempat, beliau meletakkan hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh para fuqaha. Yang mana hadis itu walaupun dhaif tetapi tidaklah sampai kepada dhaif yang matruk, dhaif yang ditinggalkan. Okey. Kemudian kita lihat apakah hadis yang awal dan hadis yang akhir di dalam Sunan At-Tirmizi ini. Kalau kita tengok hadis yang awal, Ana buat screenshot dalam PDF Sunan Tirmizi itu, iaitu hadis yang awal berkenaan dengan hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, iaitu bab abwabut taharah, dalam bab maja ala tuqbalu salatun bighairi tuhurin, iaitu bab berkenaan dengan sembahyang itu tidak boleh tanpa bersuci. Jadi hadis ini hadis yang pertama, dan hadis yang terakhir dalam Sunan Tirmizi ialah hadis yang bernombor 3956. Itu hadis sebelum beliau memasukkan kitab ilal. Sebelum dicetaknya kitab ilal dalam Sunan Tirmizi itu, iaitu hadis 3956. Iaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad azhaballahu ankum. Itu hadis yang terakhirlah daripada kitab Sunan At-Tirmizi. Okey. Apakah tujuan penulisan Al-Jami' Al-Mukhtasar? Tujuan penulisan kitab ini jelas dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmizi melalui tajuk asal kitabnya itu sendiri. Yang saya sebutkan tadi, melalui tajuk yang sebenar, tajuk asal Al-Imam At-Tirmizi, bukan disebut Al-Jami' At-Tirmizi, bukan dilihat pada Sunan At-Tirmizi, tapi kita lihat kepada tajuknya yang panjang. Sama juga macam Bukhari kan, kita tahu apakah manhaj Bukhari, tengok tajuk asal Bukhari, bukan lihat kepada penamaan Kitabul Jami' ataupun Sahihul Bukhari. Iaitu beliau meletakkan nama kitabnya Al-Jami'ul Mukhtasar, iaitu himpunan hadis secara ringkas. Sebab itu ada ulama yang tidak terima penamaan secara Al-Jami'ul Kabir. Minas Sunan Rasulillah, daripada Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahih wal ma'lul, dan menjelaskan kesahihannya serta al-ma'lul, kecacatannya, wa ma alaihil amal, yang mana diamalkan fiqhnya. Jadi kerana itu, jika kita perhatikan dalam kitab Sunan Tirmizi ini, setiap hadis-hadis di dalam kitab ini akan diterangkan darjatnya oleh beliau sendiri. Dan jika ada ilal kepada hadis-hadis tersebut, maka beliau akan menyebutkannya. Itu apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan selain itu juga, Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan pendapat para ulama berkenaan dengan fiqh hadis-hadis tersebut. Adakah diamalkan ataupun tidak diamalkan. Beliau akan sebut. Ini biasa kalau kita ada kitab Sunan Tirmizi di depan, kita boleh tengok beberapa contoh. Antaranya, kita lihat contoh seterusnya, antaranya, kalau kita tengok dalam bab hadis yang pertama, abwabut taharah, babu ma jaa la tuqbalu salatun bighairi tuhurin,
iaitu hadis tentang an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Qala Hannadun fi hadisihi illa bituhurin. Maka Imam Tirmizi akan sebut hadzal hadisu asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsan. Jadi Imam Tirmizi dia akan jelaskan. Jadi kita yang nak belajar kitab Sunan Tirmizi ni kena belajar pula mustalahat yang digunakan oleh Imam Tirmizi. Kadang-kadang kita baca kita tak faham kenapa disebut as-sahha. Kan? As-sahha ni adakah bermaksud terlebih sahih? Jadi kita baca, guru kita akan baca ataupun kita belajar, kita baca syarah-syarah kepada Sunan Tirmizi, dia akan sebut bahawa bukanlah bermakna terlebih sahih, tetapi aqalla dhi'fin, maka sedikit kedaifannya, bukanlah maksud lebih sahih, tapi lebih sahih dalam bab itu maknanya aqalla dhi'fin. Itu contoh. Kena belajarlah mustalahat al-Imam Tirmizi. Panjanglah perbahasan dalam kitab Tirmizi ni. Kalau kita baca dalam slide-slide dengan waktu yang terbatas ini, kita hanya dapat sepintas lalu tasawur saja. Tapi untuk memperdalami pengajian ini, kita kena cari guru-guru yang alim, yang mahir dalam bidang ini, maka kita belajar, maka kita tahulah bagaimana pengistilahan tersebut diguna pakai oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kerana beliau ni sendiri adalah imam dalam ilmu hadis. Bukanlah orang yang hanya belajar hadis sikit-sikit, tidak, tetapi dia telah membentuk sistem kepada hadis itu sendiri. Jadi pengistilahan yang digunakan oleh Al-Imam At-Tirmizi itu memiliki maksud-maksud dan cara penggunaannya tersendiri. Selain itu, beliau juga membawa pendapat ulama di dalam perbahasan hadis tersebut. Dia bukan sekadar meletakkan status hadis itu, apa kedudukannya, gharib, hasan, sahih, hasan, sahih, tapi dia juga membawa pendapat ulama yang memberi manfaat kepada kita. Seperti mana disebutkan di dalam kitab beliau, wa qala Ahmad bin Hanbal innamar rukhsah minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi istidbaril qiblah bi ghaitin aw baulin. Ini contoh dia bila bincang dalam bab taharah tadi. Dia bawa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Tirmizi memuat hadis yang ahli ilmu beramal dengannya, kecuali 2 hadis. Dalam next slide yang seterusnya. Ini dalam Muqaddimah Ilal kita jumpa. Dalam Muqaddimah Ilal, kitab Ilal Saghir di belakangnya, kita jumpa yang mana Imam Tirmizi sebut berkenaan ini. Berdasarkan tajuk asal kitab, dapat kita fahami bahawa beliau mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis Nabi SAW yang diamalkan oleh para fuqaha salaf, tidak mengira sama ada ia sahih ataupun dhaif. Bahkan ini lebih jelas dengan kenyataan Imam Tirmizi itu sendiri. Kenyataan ini ada dalam kitab Ilal lah, screenshot selepas daripada slide ini. Iaitu segala hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang kandungannya diamalkan. Sebahagian para ahli ilmu telah pun mengambil hadis-hadis ini kecuali 2 hadis. Iaitu hadis pertama, hadis tentang jamak qasar, yang hadis Nabi jamak semayang dia, itu solat zuhur dan asar, maghrib dengan isyak di Madinah, bukan kerana hujan, bukan kerana takut. Jadi adalah juga ulama-ulama yang bincang tentang istilah jamak suri dan sebagainya, tapi ini hadis yang Imam Tirmizi kata sendiri, semua hadis dalamnya ulama amal kecuali 2 hadis ni. Dan satu lagi hadis berkenaan dengan apabila seorang meminum arak, hendaklah kamu sebat, jika ia mengulanginya kali keempat adalah kamu bunuhnya. Dan aku telah pun menjelaskan kecacatan kedua-dua hadis ini dalam kitab ini. Dan Imam Tirmizi menjelaskannya. Ini contoh apa yang anda sebutkan tadi di screenshot daripada kitab Ilal. Pengakuan daripada Al-Imam At-Tirmizi sendiri. Dia kata, jami'u ma fi hadzal kitab minal hadis fahuwa ma'mulun bih. Wa qad akhadha bihi ba'du ahli al-ilmi ma khala haditsaini. Hadis Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina az-zuhri wal 'asri bil Madinah wal maghribi wal 'isya'i min ghairi khaufin wala safarin wala matar. Dia kata Nabi, hadis ni Nabi ulama tak beramal lah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan sembahyangnya antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak
tanpa ada ketakutan, tanpa kerana musafir, tanpa kerana hujan. Nabi jangan. Jadi tak digunakan. Ini bagaimana detailnya Al-Imam At-Tirmizi di dalam manhajnya di dalam Sunan At-Tirmizi itu sendiri. Tapi adalah perbahasan lanjut yang kita kena belajar selepas daripada ini. Malam ni kita tengok tasawuf secara umum. Mungkin ada guru-guru kita sini boleh nanti berkongsi tambahan-tambahan kepada apa yang disebut ini. Okey, kemudian kita lihat di dalam Sunan At-Tirmizi, lafaz Imam Tirmizi tentang pengamalan hadis di dalam sunannya dalam kalangan ulama. Dia letak setelah Imam Tirmizi meriwayatkan sesuatu hadis, Imam Tirmizi akan sebut dengan lafaz-lafaz tertentu tentang bagaimana penerimaan amalan tersebut dalam kalangan para ulama. Antaranya Imam Tirmizi kata, wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Bahwa hadis ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan hadis ini oleh kebanyakan ahli ilmu dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi disebut wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan diamalkan hadis ini oleh ahli ilmu, dan diamalkan hadis ini oleh sebahagian ahli ilmu. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Ini perkataan-perkataan Imam Tirmizi. Ada juga disebut bahawa diamalkan hadis ini oleh sebahagian ahli ilmu dalam kalangan sahabat. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun disebut dengan kalimah rakhasa fihi ba'du ahli ilmi, telah memperakui hadis ini oleh sebahagian ahli ilmu. Wa hadza hadisun hasanun sahihun wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Hadis ini hadis hasan yang hasan sahih dan diamalkan oleh sebahagian ahli ilmu, dan ia adalah pendapat Ahmad